Nak ambil uduk ni apa, di luar masjid tu ada dekat-dekat 600 tempat uduk di bawah tu, dengan tempat mandi tegak apa, luar di bawah tu, underground. Boleh buat macam-macam. Jadi mereka ni gunakan tempat itu sebagai kemudahan. Nanti apabila lepas Isya, mereka bangun sembahyang Isya, sampailah habis 20 rakaat, mereka tidur. Orang tu dia tidur aja situ, dia tak keluar cari makan. Ada juga yang pergi makan, tapi banyak yang tidur lah. Nanti pukul 1 bunyi pula speaker, bunyi pula menara. As-salatul qiyam yarhamkumullah. Semayang qiyamul lail, anda rahmati Allah. Semayang tahajud 10 rakaat campur 3 witir. Tapi punya lama, rokok lama, sujud lama. Sujud tu sampai bengang kepala ni. Tak bangun-bangun. Kadang-kadang baru baca ayat 5-6 baris baru 2-3 ayat, tiba-tiba Allahu Akbar. Kita pun rokok. Tengok-tengok orang lain semua menjunam turun. Kita pun paling kiri kanan, semua menjunam. Aku ni rokok. Dia pun rokok semua. Rupanya sujud sajadah, kita tak perasan. Bila kita dah sujud, lama ni senyap. Ya. Macam mana tak senyap, panjang baca. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu baru satu, dia 3 kali, lambatlah. Kita pun tak ingat zikir tu. Tengok orang senyapnya, jangan-jangan orang dah bangun. Bangun tengok, orang duduk ni lagi. Tojoh balik semula. Berapa kali nyonyak turun. Kan? Bila Allah Akbar baru bangun. Bangun tu ni dia lah. Sujud lama, rokok lama, iktidal lama, duduk dan sujud lama. Ada satu Tan Sri duduk di negeri Jepun di sini. Tan Sri tu duduk kawasan Jepun belakang dia. Tahu? Tahu kawasan Jepun? Damansara Heights. Kawasan Jepun lah kan? Kita saja ada Heights, kawasan Jepun lah. Datuk nak baca apa ni? Panjang sangat ni, sujud rokok ni. Tasbih Tasri. Oh, sini tasbih ke? Iya, tasbih. Tak cakap pun. Jangan ingat. Sini tak cakap apa. Dia nak sujud tilawah kenapa dia tak cakap. Itulah kelebihan berada di Mekah. 10 malam terakhir memang padat sangat-sangat. Tidak ada ruang untuk kita berehat. Bagaimana kalau kita kata satu pahala dalam bulan Ramadan dapat satu pahala haji. Orang yang semayang malam macam ini 2 kali, bila nak pergi buat umrah? Dia kena pandai, kena berjihad sungguh. Kerana dia buka puasa balik, makan nasi, lepas tu pergi sembahyang Isya. Lepas sembahyang Isya tunggu sampai sembahyang 20 rakaat, lepas 20 rakaat, pukul 10.30 balik sampai pukul 1. Pukul 1 datang balik sembahyang. Lepas sembahyang pula sampai pukul 3.30. Pukul 3 balik makan sahur. Lepas makan sahur balik pula pukul 4.10, 4.20 ni azan subuh. Lepas tunggu sembahyang subuh, pukul 6 baru balik ke rumah. Antara pukul 6 sampai pukul 11 itulah kalau dia nak buat umrah pun. Tetapi bayangkan 10 malam terakhir di Mekah dengan Madinah, orang ada berjuta-juta. Di Mekah for sure-nya 4 juta. Di Madinah mungkin 2 juta, 2 juta setengah atau 3 juta. Padat sepadat-padatnya. Kalau kita buat umrah, orang lain pun buat umrah juga. Bayangkan macam mana kita balik nak tawaf dalam tempoh 40 minit atau sejam. Mungkin tawaf saja 2 jam. Nak sa'i lagi. Jadi pukul 1, pukul 2 baru selesai. Dan kan kita ni puasa tak makan. Mulalah. Tapi tak apalah macam tu pun. Kita buat ibadat. Saya baru ni nak masuk dalam dewan tadi. Dah telefon. Datuk, saya ni duduk sebulan tapi baru duduk 3 hari dah sakit. Boleh dah Datuk beli tiket balik? Saya kata pagi dia cakap kat saya dah, saya urus dengan pejabat, kita akan hantar tiket. Telefon lagi tadi. Datuk, saya agak nak batalkan dulu, nak buat ubat dulu. Tu saya cakap kasar tadi ni. Kata sekarang bagi satu perkataan saja. Nak balik ataupun nak berubat. Saya dah beli tiket di sini, bukan boleh beli di Mekah. Kena beli di sini. Nak hantar orang pergi pula. Bukan boleh sebab kita kena slot daripada sini lagi. Saya kata cakap tu terang. Saya tak mau macam tu. Tadi arah saya buat macam lain, saya patuh. Ini buat macam lain pula. Okey. Tak habis lagi ya cerita kita ya. Tu untuk wanita ya. Jadi mana-mana isteri yang sentiasa mendapat keridhaan suaminya, dia dapat pahala Asia dan Maryam. Jadi kak, kalau nak dapat keridhaan suami dalam bulan Ramadan, senang saja. Sangat senang. Senang sungguh-sungguh. Iaitu bila suami bawa orang, sign saja. Memang mudah dapat keridhaan. Boleh? Tak setuju? Jangan tak setuju. Kak ni isteri tau. Isteri ni you are not is one, not is two, but isteri. Okay?
You agree with me? You don't agree, ya? Isteri saya lagi lah tak setuju. Kan? Okey. Itu baru nombor 4. Nombor 5. Dalam tawaran ini dia kata, waman qada hajata akhi fi ramadana qadallahu lahu al-fajata yaumil qiyamah. Siapa yang menolong orang yang sangat kritikal nakkan pertolongan dalam bulan Ramadan, maka Allah akan menolong 1000 hajatnya di hari kiamat. Yang tu saya tak mau olah macam-macam. Jadi kita kembali kepada apa yang patut kita buat dalam Ramadan, apa yang tak patut. Pertama kita kena ingat, Nabi tawarkan kepada kita Ramadan ini 10 hari pertama penuh dengan rahmat. Allah bagi rahmat kepada kita. Dan kita pun bagus di Malaysia ni dapat rahmat. Tapi saya risau rahmat tak dapat pada bulan ni, minggu yang kedua. Sebab minggu yang kedua surau dah tinggal separuh. Minggu yang ketiga Assalamualaikum Allah tak ada lagi dah. Assalamualaikum Allah tak ada lagi. Hilang. Mengapa kita hilang 10 malam yang Lailatul Qadar nak turun? Sebab saya ingin beritahu bahawa tawaran yang Tuhan bagi pada kita berlipat kali ganda ni, Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar kalau kita dapat, seolah kita beribadat 83 tahun, iaitu 1000 bulan. Jadi mengapa kita tinggalkan 10 malam daripada surau dan masjid? Kita kena buat juga, kena ada juga. Setidak-tidaknya buat jugalah. Sepaling-paling komen katakan buat 8 rakaat. Sebab nak dapat Lailatul Qadar ini mesti kena melalui sembahyang tarawih. Kalau tak sembahyang tarawih jangan harap. Habis isteri duduk di rumah, dia automatik dia dapat dengan syarat dia taat kepada suami dan dia selalu berzikir ingat kepada Allah. Kerana dia tak boleh. Tapi kalau dia clear saja, jangan duduk kat rumah, pergi sembahyang kat masjid. Sebab masjid itulah wa antum akifuna fil masjid. Wa antum akifuna fil masjid, ditulis terang-terang dalam Al-Quran dalam bab puasa ini. Jadi itu. Jadi kalau kita nak ni kesimpulan dia, Nabi membayangkan kepada kita puasa itu dapat 3 tingkat. Pertama, khawasil khusus. Khawasil khusus ni ialah puasa orang warak, orang yang berpegang teguh kepada agamanya dengan tidak kurang apa-apa dan patuhi dengan segala peraturan. Puasa mata, puasa telinga, puasa makan dan puasa kehadiran kaki kita ke tempat-tempat yang tak patut pergi. Yang kedua, puasa khas. Puasa khas ialah puasa biasa kepada orang yang ahli ibadat, tapi dia tak banyak sangat buat. Quran-Quran pun tak berapa nak baca sangat. Jadi dia ikut apa yang ada buat je lah yang ni. Dia jagalah sekali sebanyak, dia dapat puasa khas. Puasa yang diterima dan diberi pahala. Tapi belum ada jaminan berat lagi. Seperti kawasil khusus. Puasa yang ketiga ialah puasa awam. Puasa awam ni ialah puasa yang tidak lain hanya dapat lapar dan dahaga. Waru puasa ini laisa misyamu ilal ju'ul atas. Berapa ramai orang puasa hanya dapat dahaga dan ini saja. Dapat dahaga dan lapar saja. Kerana tak capai matlamat. Akhir sekali, orang yang berpuasa dalam surat khabar hari ni, dia puasa di rumah dia, sampai ke tempat kerja dia masuk ke kedai. Di atas tutup, di bawah nampak kaki. Hari ini ada dia ambil gambar, di kawasan mana, di Jostown Pulau Pinang ke, ramai yang kena tangkap, ia akan dibawa dengan kereta mayat mengelilingi bandar. Dan tulis itu, kami ini orang tak puasa. Dulu dia tak bagi. Di Selangor apa? 6 bulan kan? 6 bulan. Kena penjara 6 bulan. Kata seorang penulis kartun, dia kata, orang tak puasa sehari kena penjara 6 bulan. Syaitan seronok. Mengapa? Syaitan duk kacau orang, dia kena penjara sebulan je. Kan sebulan ni kena penjara syaitan? Sebulan je. Orang yang tak puasa sehari kena 6 bulan. Dia kata lebih baik jadi syaitan. Okey ya. Itulah di antara rumusan yang dapat kita buat hari ini. Maka marilah kita kendalikan puasa kita itu mengikut apa yang dikendaki oleh syarak. Jangan puasa adat tapi puasa ibadat. Puasa adat ni macam saya sebut tadi, saya terkejut apabila surat khabar hari ini memberitahu seorang orang konglomerat kaya pergi berbuka puasa di sebuah hotel. Dia ni pun warak jugalah, tapi memang orang korporat suka buka puasa di hotel. Dia terkejut apabila 2 biji kurma dan segelas air dicas RM100. Saya nak cerita, orang-orang konglomerat yang bawa anak yatim pergi buka puasa di hotel itu kerja yang sia-sia. Sia-sia sebab budak ini patut you pergi ke tempat dia. Kita buka puasa katakan habis dalam bolah 6,000 kan. Bawa 6,000 pergi ke tempat dia.
Jeruh duit kat situ, sama ada makanan kau bagi, lagi bagus. Bawa budak miskin, yatim pergi buka usaha di hotel. Apa ada kena mengena dengan dia? Anian sup yang harga 20 sen. Sampai ke hotel dan naik jadi RM6. Anian sup. Bawang goreng tu bubur, buat sup, buat jenis motor. Makan telan je. Bubur jintan sikit, sedap. 20 sen jadi RM6. Kan sia-sia dia membazir. Jadi ini tak kena. Sebab saya dah tengok banyaklah di Malaysia ni yang kita buat kerja agak tak kena tu. Satu daripadanya itulah pembaziran berlaku bagi kepada anak yatim. Lepas itu pula, bila buka puasa dekat ni, tidak disediakan tempat ibadat. Mana ada masjid di dalam hotel? Kecuali di Palma, di Ampang tu jangan. Dia ada masjid tingkat apa nama ni, tingkat 4. Tapi masjid tu bertentangan dengan kolam mandi. Bila Allahu Akbar, tengok apa pakai coli. Berapa kali jatuh biji mata kutip balik. Bukan ni, di belakang lah. Pintu masuk di sebelah kanannya tempat mandi, di sebelah kirinya masjid surau. Tapi bagus. Dialah yang awal ke Datuk Mustafa, aku tak salah. Dia punya pengarah urusan dia. Betul-betul dia handle hotel di Palma tu betul-betul hotel Islam. Orang Arab penuh-penuh kat situ. Memang cara Islam. Dia ambil al-hafiz 2 orang, bayar gaji penuh kerja semayang jadi imam dekat hotel. Tapi itulah nak ubah tak boleh sebab kolam mandi nak padam tak boleh. Tapi orang tak mandi tentang semayang tu dia tak bagi. Time-time lain lah kot, bagi-bagi lah kot. Wallahualam, nak kira pun payah sangat kan. Jadi itu di antaranya ya, banyak benda-benda yang tak berapa tepat apabila kita buat. 1-2 contoh lagi. Saya buka surat khabar tadi, pasukan bola sepak nak ni lawan harimau dengan apakah? Harimau nak lawan apakah dua malam yang akan datang? Saya cakap ke isteri saya, apalah gila sangat ni. Dalam bulan Ramadan nak ciri harimau apa? Orang nak beribadat, bagi peluang pemain tu beribadat. Ni tak pergi main pukul 10 malam nak start sepak bola. Tak tepat sama sekali. Silap pada pengurusan. Bulan Ramadan ni orang beribadat bukan main. Lepas tu duk hari tu pula saya baca surat khabar, timbalan Presiden FAM akan merekrutkan berapa banyak wanita untuk pasukan bola sepak wanita. Di Malaysia bola sepak wanita, ya Allah, terkedek main. Pasal pasukan Jepun telah dapat melawan pasukan Amerika dengan menang agregat yang besar. Lepas tu nak jadilah di apa nama ni Asia ni, biarlah wanita-wanitanya muncul di padang bola sepak. Wallahu alam. Kalau saya nak nikah lagi satu, saya tak ambil orang di main bola sepak di tengah-tengah ni. Pasal wallahu alam bissawab. Okey, saya ingat setakat itu saja. Sambil-sambil bersembang ni langsunglah mencaci orang tu semua. Jadi kita kena berhenti setakat ni. Kena berhenti setakat ini saja. Jadi saya rasa apa yang saya dedahkan perkara-perkara ini semoga menjadi panduan kita, di mana do it right in the first time. Buat yang terbaik supaya kita jangan tersilap. Bila silap nak buat balik semula agak sukar kerana masa berlalu. Dan ingat bahawa kualiti semayang, kualiti puasa boleh kita adopt dalam kualiti penghidupan kita. Bagaimana kita merancang masa, bagaimana kita melaksanakan sesuatu yang terbaik dalam masa itu. Semoga dengan ini Allah mengiktiraf kita sebagai orang yang mempunyai keprihatinan yang tinggi. Dengan kata-kata itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Open University dan mengharapkan Allah menerima segala amalan kita. Yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Aku lu kali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.